Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Kita malam ni kita akan mulakan pengajian kita pada muka surat 361. Masya Allah. Dengan kita meyakini akan perintah-perintah Allah SWT dan sunnah-sunnah Nabi SAW. So kita di FB hanya setengah jam sahaja. So lepas setengah jam kita akan kekalkan kepada YouTube sahaja. InsyaAllah kita di FB, siapa-siapa tu, kita di FB hanya setengah jam sahajalah. So kita akan teruskan kekal dengan YouTube nanti sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. So malam ni kita berada pada muka surat 361 di dalam kitabus solat jilid ketiga, dan pada hadis yang ke 1326 ya. Malam ni kita berada di muka surat berapa? 1236. Masya Allah. 1326. Okey. Ke macam mana? Saya sibuk ke akal ataupun ke hadapan lagi? Saya rasa 1236 lah. Ya. Saya belum boleh dapat jawapan lagi daripada tuan-tuan. Kita muka surat berapa? Khairin Nazwan Azmi Afiq Syazwan, Masya Allah. Ya, 1136. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah dengan solat tahiyatul masjid. Tahiyatul wudu. Tahiyatul masjid pula. Tahiyatul wudu. Dan kita biasakan diri kita dengan sembahyang tahiyatul wudu apabila setelah kita bersuci dan kita mulakan kita istiqamahkannya dengan tahiyatul wudu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan wa qala bima sabaqtani ila al-jannah ma dakhaltu al-jannah qattu illa sami'tu khashkhataka amami. Qala ya Rasulullah ma azantu qattu illa sallaitu rak'atain wa ma asabani haddasa qattu illa tawadda'tu indahu wa ra'aitu inna lillahi alayya rak'atain wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bihima rawahu Tirmizi. Sayyidina Burdah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Sayyidina Bilal lalu bersabda, perkara apakah yang telah menyebabkan kamu mendahuluiku di syurga? Sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar bunyi langkahmu, yakni taub langkahmu di depanku di dalam syurga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku tidak akan azan melainkan aku solat 2 rakaat terlebih dahulu, dan aku tidak akan berhadas melainkan aku akan mengambil wuduk dan merasakan bahawa Allah mewajibkan ke atasku 2 rakaat. Seolah-olah benda ni macam wajib, bukan wajib pun. Begitu. Semasa tanggungjawab pada aku.
Ke atasku 2 rakaat solat. Baginda bersabda, disebabkan keduanya lah kamu mendahuluiku, iaitu sembahyang sunat tahiyatul wuduk 2 rakaat tadi. Hadis ini menerangkan bahawa banyak kali baginda dengar, yakni setiap kali baginda masuk ke dalam syurga, baginda akan dengar derap langkah Sayyidina Bilal di dalam syurga. Oh, beruntungnya. Banyak kali Nabi dengar dalam riwayat-riwayat. Ini menunjukkan betapa banyaknya fadilat yang terdapat pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Antaranya ialah selepas azan, beliau akan solat sunat. Beliau sentiasa berwuduk. Setiap kali selesai wuduk, beliau akan menunaikan 2 rakaat. Akan tetapi disebut di sini dengan kedua-duanya sahaja. Disebabkan kedua-duanya, maka Mula Ali Qari rahmatullah alaih telah mentafsirkan apa makna pengarang mirqat ni. Mula Ali Qari ni adalah pengarang mirqat. Mirqatul Mafatih. Mengatakan bahawa zahirnya dhamir tasniyah bihima, dengan kedua-duanya. Bihima, dhamir tu kedua-duanya. Apa maksudnya? Kembali kepada 2 perkara yang paling hampir yang disebut, iaitu berterusan. Satu, berterusan di dalam taharah, maksudnya berterusan dalam keadaan berwuduk, dan menyempurnakannya dengan menunaikan solat sunat syuru' wudu'. Solat sunat wudu' lah. Ini bersesuaian dengan hadis yang telah lalu pada bab awal, iaitu fasal pertama. Boleh juga dikatakan ianya kembali kepada dhamir tadi, hima tadi, kembali kepada solat di antara azan dan iqamat, dan solat selepas setiap kali taharah, iaitu berwuduk. Atau kembali kepada solat antara 2 azan dan iqamah, dan himpunan antara berterusan dengan keadaan berwuduk dan mensyukurinya. Itu banyak kalilah apa yang nak beritahu hima atau kedua-duanya tadi tu. Satu kisah tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Beliau berdiri di teping sungai. Beliau duduk seberang, beliau berdiri di tepi sungai. Kemudian lalu seorang di hadapan beliau di sungai dan dengan menaiki perahu. Beliau duduk tepi sungai, ada orang lalu melalui perahu, maka orang itu bersin dan mengucap alhamdulillah. Untuk menjawab bersin itu, beliau menyewa sebuah perahu lain untuk sampai kepada orang tersebut. Tak kalah hampir dengan orang itu, beliau menjawab ya harmukallah. Dengan sebab itu Allah mengampunkan dosa beliau. Maksudnya ihtimam ni mengambil berat. Walaupun perkara tu simple, perkara tu mudah, nak jawab orang bersin aja, tapi terpaksa bayar. Terpaksa apa? Bayar, naik perahu lagi. Kalau kita ambil motor penambang, naik pergi hampir dengan orang tadi dan jawab ya harmukallah. Maksudnya ulama-ulama ni, orang-orang yang arifin ini, mereka yang arifin, ulama-ulama ni, mereka begitu ihtimam. Saya suka menggunakan perkataan ihtimam. Ihtimam maksudnya beliau itu amat menjaga. Ihtimam ni menjaga. Menjaga perkara-perkara walaupun simple, walaupun ringan, walaupun kita tengok tak ada apa pun, tapi mereka tetap menjaga perkara tersebut. Sebab apa? Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Rahmat Allah sentiasa mencari kita. Rahmat Allah ni duk cari kita je. Kita tidak mengetahui amalan yang kecil kadang-kadang ianya menjadi asbab pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita tidak tahu perbuatan manakah yang Allah suka. Diceritakan bahawa Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, penumpah darah yang masyhur, setelah beliau meninggal dunia, seorang telah bermimpi berjumpa dengannya dan bertanya. Mimpi bukan satu dalil,
tapi boleh kita mengambil satu pengajaran. Bagaimana keadaan kamu? Dia menjawab, Allah ampunkan dosa-dosaku. Beliau ditanya, bagaimana keadaan menyebabkan dosa-dosa engkau diampun? Semasa aku menjadi pemimpin dahulu, mana-mana tempat atau kampung yang aku pergi, aku akan solat berjemaah di situ. Oleh kerana aku tidak disukai oleh orang ramai, maka tiada tempat yang khusus untukku. Lalu suatu masa aku solat di sebuah masjid di waktu subuh. Aku telah sujud di atas tanah yang berlumpur. Dengan sebab itu Allah ampunkan dosaku. Walaupun seorang itu zalim, kita tidak mengetahui perbuatannya yang mana telah membuat Allah suka, dan kerananya Allah memberi pengampunan pada kita. Kita tak tahu mana perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan kita. Jadi amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang kecil, jangan kita menganggapnya kecil, sebab kita tidak tahu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keredaan dan keampunannya kepada kita. Terdapat juga dalam kitab Nufhatul Arab sebuah kisah tentang Siti Zubaidah. Beliau, bila khadimnya bertemu dengannya selepas kematiannya dalam mimpi, khadimnya bertanya, khadimah ni lah maknanya dayang-dayang dia, bertanya, Tuan Puteri, bagaimana muamalah perlakuan Allah dengan Tuan? Adakah dengan sebab pengorbanan Puan untuk membina terusan Zubaidah itu? Maka beliau menjawab, dengan sebab amalanku yang kecil. Kisah pembinaan terusan Zubaidah bermula apabila Siti Zubaidah mendapat mimpi. Dia dapat mimpi sebab orang nak pergi haji dan orang tak dapat sampai nak pergi haji oleh kerana sedikitnya air dan ramai orang mati dalam menunaikan haji kerana perjalanannya yang agak jauh. Maka beliau telah bermimpi pada satu malam seluruh makhluk, binatang, manusia masuk melalui farasnya. Mimpi tersebut telah diberitahu kepada khadimahnya, kepada dayangnya, supaya pergi bertanya kepada pentadbir mimpi dan dengan menasihatinya supaya jangan memberitahu bahawa itu adalah mimpi seorang puteri, mimpi raja. Kata mimpi kau sudah ajalah, jangan kata mimpi puteri atau mimpi daku. Apabila mimpi itu dikemukakan kepada pentadbir mimpi, itu berkata, ini bukan mimpi orang biasa, tapi ini adalah mimpi seorang puteri, kerana Allah akan mengambil satu kerja yang besar daripadanya. Ni orang calon-calon orang je bermimpi ni. Tak semua orang boleh mimpi macam ni. Sebab takbir mimpi kan telah saya jelaskan dahulu. Ustaz kami dia mimpi kencing atas Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mimpi itu rasanya tak elok, kenapa kencing atas Quran? Tapi pergi pada pentadbir mimpi, beliau mengatakan bahawa yang mahir dalam mimpi ni Ibnu Sirin lah, Muhammad Ibnu Sirin tabi'in lah. Beliau adalah Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni ialah seorang hamba yang dibebaskan dan dikahwin dengan hamba yang juga dibebaskan daripada keturunan, daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Maknanya hamba tu berkhidmat kepada Sayyidina Abu Bakar dan dia dibebaskan dan dikahwinkan dengan Ibnu Sirin dan melahirkannya seorang tabi'i yang bernama Muhammad Ibnu Sirin yang mahir di dalam mengenai kisah-kisah takbir mimpi. Kan? Jadi beliau telah membina terusan apabila mimpi itu, ini bukan mimpi seorang yang biasa, tapi adalah seorang puteri, kerana Allah akan mengambil satu kerja yang besar daripadanya.
beliau telah membina terusan Zubaidah supaya memberi minum kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Tuan-tuan pergi kan, ada tak kawasan padang pasir tu adanya terusan-terusan yang dibuat untuk alirkan air lah. Terusan supaya dapat memberi minum kepada orang yang melaksanakan ibadat haji di Mekah. Setelah membinanya dengan belanja yang besar, air masih tidak dapat dialirkan kerana cepat kering dan meresap ke dalam tanah. Air tidak dapat bertakung. Kontraktor, masa tu kontraktor pada masa itu menyarankan supaya dilantainya dengan konkrit, supaya air yang mengalir tidak diresap. Maknanya kena lantai buat konkrit. Kena buat konkrit. Belanja untuk membina konkrit adalah 2 kali ganda daripada kos menggali terusan. Maka Siti Zubaidah telah membelanjakan hartanya untuk membina konkrit di dalam terusan itu. Maka beliau telah membuat pengorbanan yang besar untuk itu. Beliau juga anak seorang raja, berkahwin dengan seorang raja, iaitu Harun Ar-Rasyid. Sebab itulah beliau menjawab, bukan. Adakah Allah Ta'ala? Sebab itukah Khadijah bertanya, sebab pengorbanan yang besar yang telah Tuan Puteri gunakan harta untuk menyiapkan atau untuk menyudahkan, untuk membuat konkrit kepada terusan tersebut. Bukan, dia jawab, tapi dengan sebab amalan yang kecil sahaja. Suatu ketika aku bersama dengan dayang-dayang mendengar nyanyian mereka. Tiba-tiba azan berkumandang. Setelah sebagai menghormati azan, aku pun menyuruh mereka menghentikan nyanyian. Dengan sebab itu Allah telah ampunkan semua dosaku. Kita tidak tahu manakah amalan yang disukai Allah yang menyebabkan Allah ampun semua dosa-dosa. Kita tak tahu manakah ampun dosa-dosa tersebut. Allahu Akbar. Solat hajat. Ini pula bab solat hajat. Hadis yang ke-1327. Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat lahu hajatun ila Allah aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyahsunil wudu'a summa liyusalli rak'atain summa liyusni 'ala Allah ta'ala فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para siapa yang mempunyai hajat terhadap Allah atau terhadap manusia, dia berhajat nak minta dengan Allah ataupun berkeinginan dan berhajat kepada sesuatu daripada insan dan manusia, maka adalah dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian solat 2 rakaat, memuji Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian berdoa. Sebab itu sebelum kita berdoa, kita memuji, sanak, kita hamad dan sanak, dan kita solat kepada Nabi, iaitu berselawat kepada Nabi. Bacanya doa, la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibatu rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimatan min kulli birrin was salamatan min kulli ism la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha penyantung lagi maha mulia. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Segala pujian hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Aku memohon perkara yang boleh mendatangkan rahmat-Mu
perkara yang menarik pengampunanmu, paling peluang untuk melakukan semua kebaikan, keselamatan daripada segala dosa. Janganlah engkau tinggalkan satu dosa pun melainkan engkau tidak mengampuninya, satu kerunsingan pun melainkan engkau hilangkannya, satu hajat pun yang engkau meredainya melainkan engkau perkenankan, wahai yang maha mengasihani daripada sekalian yang mengasihani. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata ini adalah hadis gharib. Hadis ini menerangkan mengenai solat hajat. Apabila seorang mempunyai sebarang hajat, sama ada hajat itu berkaitan dengan dia, dengan Allah, atau hajat dengan hamba-hamba Allah. Misalnya seorang yang berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan, ingin berkahwin, atau apa sahaja keperluan-keperluannya. Dan juga apabila seorang itu ingin menyempurnakan maksudnya, maka mustahab atau sunat dia berwuduk dengan sempurna dan memperelokkan wuduknya, kemudian melaksanakan solat sunat hajat. Dan selepas memuji Allah dan berselawat ke atas baginda, maka hendaklah dia berdoa kepadanya. Ini doa yang khususnya kalau kita sembahyang. Dan ada lagi sambungan-sambungan yang telah ditulis oleh ulama-ulama. Banyak sekali lah tentang perkara-perkara ini. Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Pada siapa yang belum buat lagi, boleh kita niat azam untuk melakukan solat sunat tasbih. Nabi kata kurang-kurang tiap malam, seminggu sekali, sebulan sekali, tak boleh pun setahun sekali, tak boleh sangat pun seumur hidup tu sekali kena buatlah solat tasbih. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis ke-1328. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا أماه ألا أعطيك ألا أمنهك ألا أخبرك على أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك وأوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وأمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القرآن في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم يرفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تحويل ساجدا فتقول وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسه من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسه فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل كذا ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر وفي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة رواه أبو داود وابن ماجه وبيهقي في دعوة الكبير. Okey. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahnya, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas, bapa saudaraku, tidakkah kamu ingin aku memberitahu kepadamu? Tak nakkah aku nak beritahu kepada kamu? Aku hadiahkan kepadamu, aku khabarkan kepadamu, aku lakukan bagimu 10 perkara yang jika kamu melakukannya, Allah akan mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang baru dan yang lama, yang tersilap atau dengan sengaja, yang kecil maupun besar, yang terang-terangan ataupun secara sembunyi dan senyap. Ini adalah kerana solat 4. Ini adalah kamu solat 4 rakaat. Kamu membaca surah Fatihah dan selepas setiap rakaat selepas Fatihah, apabila kamu membaca surah dan pada rakaat pertama surah-surah
kemudian kamu masih berdiri, belum rukuk lagi, maka kamu bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali semasa qiyam. Kemudian kamu rukuk dan kamu membacanya sebanyak 10 kali semasa kamu sedang rukuk. Selepas tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Lepas tu baca tasbih 10 kali. Kemudian kamu mengangkat kepala daripada rukuk, iaitu dalam keadaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Maka hendaklah kamu membaca 10 kali juga selepas sami Allahu liman hamidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kamu turun sujud dan kamu membacanya membacanya lagi sebanyak 10 kali semasa sujud. Kamu masih sujud subhana rabbiyal a'la, lepas tu baca 10 kali. Kemudian kerana 10 kali duduk di antara dua sujud, kemudian membacanya sebanyak 10 kali. Kemudian kamu mengangkat kepala daripada sujud untuk sujud kedua dan membacanya 10 kali. Maka kemudian demikian itu 70. Maksudnya lepas sujud kedua, duduk istirahat sebelum naik ke rakaat yang seterusnya, maka dibaca 10 kali yang terakhir, maka jadilah 75 untuk setiap rakaat. Dan kamu melakukannya sebanyak 4 rakaat. Jika kamu mampu untuk melakukannya setiap hari, lakukanlah, Masya Allah. Jika kamu tidak mampu, maka lakukan setiap Jumaat, iaitu 1 minggu sekali. Jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sebulan sekali. Jika tak mampu juga, lakukanlah setahun sekali. Malam raya tu kau biasanya orang buat sunat tasbih. Dan jika tidak juga, hendaklah lakukan sekali seumur hidup. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Okey, penerangan. Kaedah solat tasbih ada dua. Ada macam mana? Ada dua kaedah dalam penunaian solat tasbih. Kaedah pertama ialah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Masa qiyam 10, masa rokok 10, 25, masa qiyam 15, masa rokok 10, 25, masa i'tidal 10, 35, masa sujud pertama 10, 45, masa naik di antara sujud, duduk di antara dua sujud 55, lepas 10 kali, lepas tu sujud kali kedua 10 kali 65, bangkit daripada sujud yang kedua sebelum naik rakaat seterusnya, duduk sekejap, kita panggil duduk istirahat 10 kali. Maka sudahlah jadinya 75 kali. Jadi 75 kali. Oleh itu, jika dikerjakan 4 rakaat, maka jumlahnya ialah 300 kali. Ini berdasarkan satu pendapat. Maksudnya satu pendapat kita laksanakan macam tu. Kaedah kedua ialah terdapat dalam riwayat yang lain yang akan datang, iaitu semasa qiyam tasbihnya 25. Rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dibaca 15 kali. Kemudian selepas membaca Fatihah dan surah 10 kali. Bermakna kaedahnya kedua ini 25 tasbih sewaktu qiyam. 25 kali itu iaitu sewaktu qiyam. 25 kali sewaktu qiyam. Okey. InsyaAllah kita akan tutup satulah untuk Facebook. Tuan-tuan yang untuk sambung lagi boleh ke YouTube, insyaAllah YouTube.